Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana masih diberi keizinan untuk sama-sama kita bersua di dalam persidangan pada kali ini. Insya-Allah pada hari ini saya mewakili rakan-rakan seperjuangan akan berkongsi sedikit dapatan kajian yang bertajuk Implementasi Dakwah Terhadap Golongan Bermasalah di Penjara Sandakan, Satu Tinjauan. Tuan-tuan, puan-puan sidang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, untuk melaksanakan kajian ini, saya bersama-sama dengan ahli penyelidik, saya Dr. Saiful Azri bin Mokhtar bersama dengan Puan Kasaumatia serta Tuan Haji Muhammad Khairi Lebai Ahmad, insya-Allah akan berkongsikan sedikit hasil daripada dapatan kajian yang telah kami jalankan untuk tatapan semua pada hari ini. Tuan-tuan, puan-puan dan sidang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kami mulakan perbincangan berkaitan dengan tajuk ini dengan abstrak, di mana kalau kita lihat ya, apabila kita menyebut berkaitan dengan dakwah ini adalah satu aktiviti yang perlu dilaksanakan untuk setiap lapisan masyarakat ya, tidak mengira bangsa, suku kaum dan sebagainya. Begitu juga kalau kita lihat ya, seruan dakwah juga perlu disampaikan kepada mereka yang bermasalah, iaitu banduan, di mana kalau kita lihat peribadi banduan ini adalah mereka yang sangat memerlukan ilmu agama, dan juga mereka juga merupakan golongan yang tidak boleh dipinggirkan sama sekali. Jadi kalau kita lihat kepada istilah dakwah itu, dakwah juga perlu disampaikan kepada golongan bermasalah ya, khususnya mereka-mereka yang berada di dalam tahanan pada ketika ini. Jadi pelaksanaan dakwah itu tidak boleh kita pinggirkan terhadap golongan-golongan bermasalah ya, khususnya para banduan. Kemudian kajian ini juga dijalankan adalah untuk melihat pelaksanaan dakwah yang dijalankan oleh para pendakwah terhadap mereka yang bermasalah di penjara Sandakan, di mana kalau dilihat secara realitinya, terdapat beberapa tenaga pengajar yang telah diamanahkan oleh daripada pihak kerajaan untuk memberi ataupun berkongsi ilmu agama terhadap para banduan yang berada di penjara Sandakan. Jadi kajian ini cuba melihat bagaimanakah implementasi dakwah yang dijalankan ataupun strategi dakwah yang dijalankan oleh mereka terhadap banduan khususnya di penjara Sandakan. Kajian ini menggunakan kaedah kajian perpustakaan, pemerhatian dan juga ikut serta, di mana dengan kaedah turut serta ini para pendakwah dapat melihat ataupun dapat menilai sendiri bagaimana keadaan banduan itu ketika berada di depan mata kita. Jadi pelaksanaan itu lebih mudah untuk mendapatkan maklumat-maklumat ataupun input yang terbaik yang akan disampaikan atau yang diberikan, dikongsikan oleh para banduan terhadap kita semua. Hasil kajian ini mendapati terdapat beberapa strategi dakwah yang berkesan untuk golongan bermasalah di penjara Sandakan, seperti menanamkan niat dan tujuan yang baik, merancang idea sebelum berdakwah, susunan maklumat dakwah hendaklah jelas dan berstruktur, jujur, ikhlas dan berhati mulia, berdakwah secara bersemuka, mendengar dengan berkesan, merendah diri dan menjauhi tanggapan buruk terhadap orang lain, mengambil kira pandangan dan buah fikiran orang lain, mengutarakan apa yang dikata, dan yang terakhir adalah doa serta tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi pengenalan ya, di mana kalau kita lihat pendidikan adalah merupakan satu aspek penting dalam kehidupan manusia. Menurut kajian yang dijalankan oleh Mokhtar dan rakan-rakannya,
di mana beliau berpendapat bahawa pendidikan ini merupakan satu sistem dalam kehidupan manusia yang merangkumi pelbagai aktiviti berkait rapat dengan pembentukan dan juga perkembangan ilmu, kerohanian, kemahiran dan juga jasmani. Di mana kalau kita lihat ya, tanpa pendidikan, tahap pengetahuan seseorang manusia itu tidak akan berkembang, kerana dia hanya mengetahui berdasarkan kepada pengalaman hidup semata-mata, tanpa mempelajari ataupun mendapat ilmu berdasarkan apa yang mereka belajar. Sebab itulah ya, Jabatan Penjara Malaysia mengambil langkah yang terbaik dalam usaha mentarbiah dan juga mendidik banduan di penjara melalui dakwah dalam fasa pengukuhan sahsiah. Kemudian kalau kita lihat ya, kejayaan pendakwah terdahulu dalam menyebarkan risalah Islam adalah kerana mereka ini dapat menghayati dan juga memahami realiti masyarakat yang mereka dakwah. Di mana kalau kita lihat pelaksanaan dakwah, strategi dakwah dijalankan oleh para pendakwah sebelum ini, mereka lebih menumpu kepada bagaimana keadaan golongan mad'u bersedia untuk menerima dakwah, bukan kita lihat pendakwah itu menggunakan kaedah di mana kaedah yang mereka senang laksanakan. Itu tidak yang menjanjikan nilai impak ataupun kaedah itu tidaklah memberi satu kesan yang baik terhadap penerima dakwah. Kemudian dengan cara turut serta dalam kehidupan mereka di dunia nyata, masyarakat lebih mudah terkesan dan juga menerima apa yang dibawa oleh para pendakwah. Kalau kita lihat pada dewasa hari ini, kebanyakan daripada para pendakwah telah menggunakan media sosial untuk melaksanakan ataupun menyebarkan dakwah. Namun sejauh mana keberkesanan dakwah tersebut adalah bergantung kepada bagaimana kefahaman dan juga kesediaan masyarakat untuk menerima dakwah yang disampaikan ya. Namun pelaksanaan dakwah secara media sosial ini amat tidak sesuai dijalankan terhadap banduan, kerana para banduan yang sedang menjalani hukuman di dalam penjara memang tidak dibenarkan untuk menggunakan media sosial, kecuali hanya menggunakan ataupun hanya diberi peluang dan ruang untuk menonton televisyen semata-mata. Kemudian kepimpinan seseorang pendakwah yang boleh meninggalkan kepentingan peribadinya demi kepentingan orang lain yang lebih memerlukan, termasuk dalam tahap moral dan etika yang tinggi dalam kepimpinannya. Jadi kalau kita lihat di sini bahawa kepimpinan seseorang pendakwah itu sangat penting menjadi kayu ukur kepada kejayaan dakwah yang disampaikan. Kalau sekiranya seorang pendakwah itu mempunyai nilai-nilai peribadi yang luhur, sudah pasti apa yang disampaikan terhadap masyarakat akan dapat diterima dengan baik. Seterusnya, dakwah yang disampaikan itu akan diterima oleh masyarakat. Tuan-tuan, puan-puan dan sidang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kami akan teruskan dengan hasil dapatan kajian yang telah kami jalankan pada kali ini untuk tatapan kita semua. Untuk dapatan kajian, kami telah menemui 10 bentuk strategi dakwah yang telah dijalankan oleh para pendakwah khususnya terhadap golongan bermasalah di penjara Senakan. InsyaAllah saya akan kupaskan satu persatu berkaitan dengan strategi yang sesuai digunakan terhadap golongan bermasalah ini. Yang pertama adalah menanamkan niat dan tujuan yang baik. Sebagai seorang pendakwah, sudah pasti kita perlu memperbetulkan niat kita, yang utama adalah untuk mencapai keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana kalau kita lihat ada sesetengah para pendakwah masa kini, mereka lebih mengejar populariti ataupun hanya melepaskan tanggungjawab ataupun kerjaya ataupun tugas yang telah diamanahkan kepada mereka untuk menyebarkan ilmu kepada para banduan ataupun kepada golongan bermasalah. Baik, dalam konteks ini, pada hakikatnya sebagai seorang pendakwah, beliau perlu menanamkan niat yang baik, tujuan yang baik, supaya niat ataupun tujuan ataupun aktiviti dakwah yang dijalankan oleh pendakwah itu dapat diterima dengan baik oleh golongan bermasalah. Sebab kita boleh lihat sebagaimana ada
hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap perbuatan itu bermula dengan niat. Kalau niat kita baik, insya-Allah segala urusan dakwah yang kita jalankan akan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Baik, kemudian untuk hasil dapatan yang kedua, strategi dakwah terhadap golongan bermasalah di penjara senakan adalah merancang idea sebelum berdakwah. Ini juga kita perlu lihat ya, bahawa setiap para pendakwah perlulah membuat satu perancangan yang baik dalam menyebarkan agama Islam khususnya. Sebab kita biasa dengar pepatah mengatakan kalau seseorang itu gagal untuk merancang, bermaksud dia merancang untuk gagal. Jadi dalam melaksanakan dakwah terhadap golongan bermasalah ini, para pendakwah seharusnya membuat satu perancangan yang baik, di mana perancangan yang baik ini akan mudah diterima oleh para banduan, khususnya terhadap ilmu-ilmu ataupun agama-agama yang berkaitan dengan Islam. Kemudian strategi yang ketiga pula adalah susun maklumat dakwah hendaklah jelas dan berstruktur. Dalam menyampaikan dakwah terhadap golongan bermasalah ini, para pendakwah seharusnya menyusun maklumat-maklumat dakwah dengan baik, di mana para pendakwah perlulah mengutamakan perkara-perkara yang utama dalam dakwah. Jangan terlalu banyak agenda-agenda ataupun istilah-istilah yang boleh mengganggu gugat kefahaman para banduan ya. Jadi para pendakwah juga perlulah menggunakan istilah-istilah ataupun bahasa yang sesuai dengan golongan-golongan ini. Sebab kita kena ingat bahawa setiap orang yang berdakwah itu perlu mengetahui bagaimana keadaan mad'unya. Sebab dakwah itu berbeza di antara bagaimana seseorang itu berdakwah terhadap golongan ilmuwan dan juga berdakwah dalam kalangan orang yang tidak mempunyai ilmu, itu berbeza. Jadi seharusnya para pendakwah perlu membuat perancangan yang baik ya. Kemudian strategi yang keempat pula adalah jujur, ikhlas dan berhati mulia ya. Di mana kalau kita lihat dalam strategi keempat ini pula, para pendakwah perlulah jujur ataupun ikhlas dan juga berhati mulia untuk menyampaikan dakwah kepada para banduan ataupun golongan bermasalah di penjara. Di mana kalau kita lihat, kalau sekiranya dakwah yang kita jalankan itu bukan niat jujur, sudah pasti apa yang kita sampaikan itu tidak dapat diterima dengan baik oleh golongan mad'u ataupun golongan bermasalah ya. Kemudian dalam masa yang sama, kita juga perlu menanamkan niat yang ikhlas dalam setiap perkara yang kita lakukan. Ini kerana keikhlasan itu adalah salah satu daripada tanda bagaimana Allah Ta'ala mengukur keimanan seseorang dan juga memberi pulangan nilai pahala terhadap mereka yang melakukan perkara-perkara dengan jujur dan juga ikhlas. Dan strategi dakwah yang kelima pula adalah berdakwah secara bersemuka. Di mana kalau kita lihat, berdakwah secara bersemuka ini adalah satu bentuk strategi dakwah yang sangat sesuai dijalankan terhadap golongan bermasalah khususnya para banduan di penjara senakan. Di mana kalau kita lihat, berdakwah secara bersemuka ini lebih senang dan mudah untuk kita menyelami kehidupan para banduan ya. Sebab itulah kalau dilihat tadi bagaimana kaedah metodologi yang dijalankan oleh kami adalah dengan menggunakan kaedah turut serta, di mana kami dapat melihat, menilai dan juga memerhatikan bagaimana kehidupan para banduan ini yang sedang menjalani hukuman di penjara. Jadi dengan keadaan ini, kita sudah pasti mudah untuk kita menyampaikan dakwah kerana kita telah menghayati bagaimana bentuk kaedah dakwah yang senang, yang sesuai digunakan oleh para banduan, khususnya kepada golongan-golongan bermasalah. Tuan-tuan, puan-puan dan sidang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kami teruskan dengan perbincangan berkaitan dengan dapatan kajian kami yang keenam berkaitan dengan strategi dakwah terhadap golongan bermasalah di penjara sendakan ya. Okey, strategi yang keenam pula adalah mendengar dengan berkesan, di mana kaedah mendengar dan dengan berkesan ini merupakan salah satu daripada metod ataupun strategi dakwah yang berkesan digunakan kepada golongan bermasalah. Mungkin kalau kita lihat ya, situasi ataupun faktor
persekitaran banduan ini sebenarnya suatu ketika dahulu mereka tidak berada di dalam kehidupan. Kadang-kadang mereka ni tidak diberi perhatian oleh masyarakat, ya. Jadi kadang-kadang apa yang mereka cakap sukar untuk diterima oleh masyarakat lain. Namun dalam memastikan dakwah itu terlaksana ataupun sampai kepada para banduan, jadi sebagai seorang pendakwah kita perlulah memberi ataupun kita menggunakan kaedah mendengar dengan berkesan. Maknanya di sini bahawa kita cuba mendengar apa yang hendak diperkatakan oleh para banduan, supaya dengan memberi berkanan ataupun dengan memberi perhatian dengan apa yang diperkatakan, insya-Allah ini memberikan satu kesenangan ataupun dapat membuka hati para banduan ini untuk menerima apa yang kita perkatakan, insya-Allah. Baik, seterusnya kita lihat kepada strategi dakwah yang ketujuh terhadap golongan bermasalah di penjelasan, iaitu merendah diri dan juga menjauhi tanggapan buruk terhadap orang lain. Baik, untuk strategi dakwah yang ketujuh ini, ya, kita bukan setakat sebagai seorang pendakwah, bahkan seluruh umat Islam itu sendiri dikehendaki merendahkan diri kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga perlu merendah diri terhadap masyarakat ataupun manusia, di mana kalau kita lihat merendah diri ini merupakan satu sifat yang terpuji, ya, di mana apabila seseorang itu berdakwah kepada golongan banduan, ya, tidak boleh kita terlalu meninggi diri. Memang betul lah kita diberi kelebihan, ya, sedikit kelebihan untuk mengetahui hal selak belok ilmu agama, tetapi dalam masa yang sama kita tidak boleh merendahkan orang lain. Mungkin mereka ada kelebihan di tempat yang lain dan kita mungkin ada kekurangan di tempat yang lain. Jadi kita perlu membuang istilah membangga diri, ya, ataupun ujub ataupun takabur, supaya dakwah yang kita sampaikan itu akan dapat diterima oleh golongan bermasalah ini. Baik, seterusnya strategi yang ke-8 adalah mengambil kira pandangan dan juga buah fikiran orang lain. Baik, dalam melaksanakan ataupun dalam menyebarkan risalah dakwah, kita perlu juga mengambil pandangan orang lain, ya. Tidak boleh kita hanya memikirkan pandangan kita sahaja yang betul, ya. Tapi sebaliknya kita juga perlu mengambil pandangan-pandangan daripada pihak lain bagi memastikan kejayaan dalam dakwah yang kita sampaikan. Biasa juga kita dengar pepatah mengatakan, ya, dua kepala lebih baik daripada satu kepala. Bermaksud pandangan dua orang itu adalah lebih baik daripada pandangan seorang. Ini yang mengatakan bahawa tidak semua perkara yang kita lakukan itu betul, tapi ada kalanya bercanggah dengan apa yang hakikat yang dikehendaki. Baik, seterusnya yang ke-9 adalah mengutarakan apa yang dikata. Baik, dalam strategi dakwah yang ke-9 ini, ya, sebagai seorang pendakwah kita perlulah mengutarakan apa yang kita kata, ataupun kita cuba melaksanakan apa yang kita janji, ya. Ini kerana kalau kita lihat sebagai seorang pendakwah, kita perlu melaksanakan apa yang telah kita katakan, yang telah kita sampaikan, di mana ini merupakan satu janji yang perlu ditunaikan. Sebab kalau sekiranya kita pandai berkata-kata tetapi kita tidak mengutarakan apa yang kita kata, sudah pasti selepas daripada itu masyarakat sukar untuk menerima apa yang kita sampaikan, ya. Jadi sebagai seorang pendakwah yang hendak melaksanakan dakwah terhadap golongan bermasalah ini, perlulah kita memperkatakan ataupun mengutarakan apa yang kita perkatakan. Baik, dapatan yang terakhir di dalam kajian yang kami jalankan ini adalah doa dan tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, untuk strategi ke-10 ini, dia setiap sebagai seorang pendakwah perlulah berdoa dan juga bertawakal setelah kita menjalankan aktiviti dakwah terhadap golongan-golongan bermasalah ataupun kepada masyarakat umumnya. Di mana kalau kita lihat bukan hanya dalam konteks dakwah semata-mata, tetapi dalam apa juga pekerjaan yang kita lakukan, hendaklah kita sertakan doa dan juga tawakal, di mana kita hanya bergantung harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk
untuk memberikan yang terbaik untuk kita khususnya. Mudah-mudahan segala apa yang kita lakukan itu akan dapat diberkati oleh Allah SWT dan dinilai sebagai satu ganjaran pahala yang berlipat ganda, insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan dan sidang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, sebagai kesimpulannya, kejayaan aktiviti dakwah sebenarnya bergantung kepada beberapa faktor yang perlu diterapkan oleh para pendakwah itu sendiri, di mana para pendakwah perlu menguasai ilmu dakwah sebelum aktiviti dakwah itu dijalankan. Tanpa pengetahuan dakwah dalam diri sendiri, sudah tentu dakwah yang hendak disampaikan atau hendak dijalankan tidak akan mencapai objektif yang dihasratkan. Dakwah kepada masyarakat dan juga dakwah terhadap golongan bermasalah adalah dua bentuk dakwah yang berbeza. Faktor persekitaran dan juga faktor dalaman individu merupakan petunjuk kejayaan sesebuah pendakwah. Oleh itu, menguasai ilmu dakwah terhadap golongan bermasalah ini adalah amat ditekankan kerana ia merupakan indikator kepada kejayaan dakwah Islamiah. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada hari ini dapat dipanjangkan, dapat diamalkan, insya-Allah. Mudah-mudahan apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang lemah, yang buruk itu datang daripada kami sendiri. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi pada masa akan datang, insya-Allah. Akhir kata, kami mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak JAE di atas penganjuran persidangan ini dan juga pihak UMS. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.